Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Razlina binti Ahmad mewakili rakan-rakan saya Nuraina Wahid dan juga Nur Hafizah Ahmad daripada Politeknik Metro Johor Bahru dan Kolej Komuniti Cawangan Gelang Patah akan membentangkan satu kajian kami yang bertajuk Faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan pelajar dalam permainan e-sukan. Pendahuluan. Apakah yang dimaksudkan dengan e-sukan? E-sukan adalah permainan video berasaskan komputer yang bersifat persaingan dan dimainkan oleh pemain profesional melalui satu pertandingan secara elektronik. E-sukan atau sukan elektronik merupakan subset kepada permainan video. Ini adalah definisi daripada Edward 2013. Seterusnya, ciri-ciri e-sukan. E-sukan boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja yang membina permainan e-sukan secara digital. Selain daripada itu, tahap permainan yang sangat kompetitif dan kebiasaannya dimainkan secara berpasukan. Selain daripada itu, ciri yang ketiga dimainkan oleh pemain profesional dan dijadikan ia satu kejaya sepenuh masa ataupun sambilan. Masalah kajian. Masalah kajian yang pertama adalah dari segi potensi. Adakah ia berpotensi untuk mewujudkan kelab e-sukan di peringkat institusi? Dan seterusnya, apakah penglibatan e-sukan dari segi populasi pemain di kalangan populasi ini? Dan seterusnya, apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka bermain e-sukan dan apakah faedah yang diperolehi daripada permainan e-sukan ini? Seterusnya, objektif kajian ini adalah pertama, melihat kepada apakah kecenderungan jantina dalam permainan e-sukan, dan yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan mereka bermain dengan e-sukan, dan yang ketiga, apakah faedah yang diperolehi apabila mereka bermain dengan e-sukan. Metodologi kajian. Metodologi kajian ini adalah dijalankan secara kuantitatif, kemudian kaedah persimpulan adalah secara rawak menggunakan soal selidik melalui Google Form, di mana terdapat bahagian A, B, C dan D. A merujuk kepada soalan sosiodemografi, bahagian C merujuk kepada faktor-faktor, bahagian D merujuk kepada faedah yang diperolehi. Dan seterusnya, apakah populasi kajian ini adalah semua pelajar semester 2 hingga semester akhir Politeknik Metro Johor Bahru. Dan yang ketiga pula, kajian rintis telah dijalankan ke atas 30 orang terhadap instrumen ini dengan nilai alfa Cromba iaitu antara 0.797 hingga 0.864. Berikut adalah sosiodemografi responden. Berdasarkan jantina, dikatakan pelajar lelaki lebih ramai iaitu 71.9% berbanding keseluruhan pelajar lelaki sebanyak 57 orang, dan seterusnya hanya 17.850% sahaja perempuan yang terlibat dengan e-sukan iaitu daripada sejumlah 112 pelajar. Ini menunjukkan pelajar lelaki lebih cenderung bermain dengan e-sukan. Seterusnya, dari segi jenis e-sukan yang dimainkan, di mana terdapat beberapa jenis ataupun genre untuk permainan e-sukan. Yang pertama adalah first person shooter ataupun FPS, iaitu permainan video berasaskan pertempuran menggunakan senjata dan pemain akan merasai pengalaman sebagai protagonis, di mana jenis e-sukan yang dimainkan adalah PUBG dan Counter Strike. Ini menyumbang kepada peratusan paling tinggi responden ini 47.5%, diikuti dengan 36.1% adalah jenis Multiple Online Battle Arena ataupun MOBA. Apa itu MOBA? MOBA merupakan jenis sukan yang paling popular dan ia adalah permainan melibatkan beberapa pemain dan mereka bekerjasama secara atas talian dan bertempur dalam satu arena dalam masa yang sama. Permainan yang dimainkan adalah Mobile Legends dan juga League of Legends, di mana ia menyumbang kepada lelaki 15 dan perempuan 7. Dan pemain e-sukan jenis seterusnya adalah Sport Games, di mana Pro Evolution Soccer, di mana menyumbang kepada 11.5% dan lain-lain 4.9%. Seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan pelajar bermain dalam e-sukan ini? Jika kita lihat, faktor yang paling tinggi adalah 4.30. Yang paling tinggi adalah 4.33, iaitu e-sukan memberikan kepuasan dan keseronokan kepada saya, diikuti dengan cabaran kepada saya. Selain daripada itu, kita melihat juga kepada
pengaruh media massa, ganjaran, kecanggihan komputer, lepas tu hobi, pengaruh rakan sebaya dan faktor yang paling rendah adalah sokongan daripada ibu bapa. Dan seterusnya adalah faedah yang diperolehi daripada permainan e-sukan, di mana faktor yang faedah yang paling tinggi adalah boleh meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris, diikuti dengan menambah rakan baru, berkemahiran berkomunikasi, menyelesaikan masalah dan yang paling rendah adalah meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya kita pergi kepada perbincangan. Perbincangan yang pertama adalah melibatkan jantina. Kenapa jantina lelaki lebih cenderung untuk bermain dengan e-games ini? Okay, merujuk kepada Henny dan rakan-rakannya menunjukkan mereka mengatakan bahawa lelaki lebih terdedah bermain dengan permainan komputer berbanding dengan pelajar perempuan di peringkat awal. Kemudian tu ada juga kajian yang mengatakan pelajar perempuan juga lebih cenderung berbanding pelajar lelaki berdasarkan beberapa kajian yang dijalankan oleh Core dan kawan-kawannya pada 2012 dan William dan rakan-rakannya pada 2008. Seterusnya dari segi jenis e-sukan yang dimainkan. Okey, berdasarkan statistik menunjukkan bahawa Dota 2 adalah permainan utama rakyat Malaysia, tetapi tidak untuk kajian ini. Kajian ini paling tinggi adalah jenis first person shooter. Okey. Ini kerana responden berdasarkan pengamatan kami, responden ini terdiri daripada pelajar aliran perdagangan, maka kebanyakan mereka tidak berminat dengan Dota berbanding pelajar dalam aliran teknikal ataupun kejuruteraan. Seterusnya dari segi faktor penglibatan dalam e-sukan. Tadi kita lihat yang paling tinggi adalah faktor kepuasan dan juga cabaran. Ia berpadangan dengan beberapa kajian yang lain seperti Kim Rose 206 dan juga Ali dan rakannya 2011, dan juga ada juga terdapat perbezaan bukan disebabkan cabaran dan juga disebabkan faktor kepuasan, mungkin disebabkan perbezaan dari segi populasi dan ciri-ciri responden yang berbeza. Seterusnya faedah dari penglibatan e-sukan. Tadi kita lihat kemahiran berbahasa Inggeris adalah faedah yang paling tinggi. Ini mungkin disebabkan kebanyakannya permainan e-sukan memang menggunakan medium bahasa Inggeris. Secara tidak langsung mereka perlu berbahasa Inggeris. Selain daripada itu, jika ingin bermain secara global, mereka perlu ataupun mesti berbahasa dengan bahasa Inggeris. Ini boleh meningkatkan komunikasi bahasa Inggeris oleh pemain-pemain e-sukan. Dan akhir sekali dicadangkan pengkaji akan datang menganalisis kajian jenis ini adalah bersifat inferensi bagi melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penglibatan mereka dalam e-sukan. Sekian, terima kasih.